Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Cikgu Fika. Subjek kita ialah TMK tahun 6. Tajuk penghasilan atau cara. Scratch. Apa kita nak belajar pada hari ini? Kita akan belajar, yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan pengaturcaraan. Dan yang kedua kita akan belajar perisian pengaturcaraan. Dan yang ketiga kita nak belajar bagaimana cara untuk memulakan aplikasi Scratch. Okey, tajuk pertama, pengenalan pengaturcaraan. Jom kita belajar. Apa tu sebenarnya pengaturcaraan? Pengaturcaraan komputer ialah satu proses untuk membangunkan aturcara komputer melalui pengekodan. Okey, bahasa dia kita ada kod. Kita gunakan kod-kod. Kita tak tulis panjang-panjang macam karangan. Kita gunakan kod. Okay. Secara ringkasnya dalam lukisan, kalau malas nak baca, ni saya lukiskan. Okay. Yang pertama, dalam pengaturcaraan komputer, beri arahan. Siapa yang beri? Siapa yang akan beri arahan? Kita lah sebagai pengguna, sebagai pengaturcara. Okay. Kita akan memberi arahan kepada aplikasi kita. Kita akan tuliskan kod. Kemudian, proses. Yang kedua ialah proses. Siapa yang memproses? Aturcara komputer memproses arahan. Aplikasi itu akan memproses arahan apa yang kita suruh. Kalau misalnya tadi kita suruh watak tersebut berjalan, bergerak ataupun sebagainya, inilah aturcara komputer inilah, aplikasi inilah yang akan memproses arahan kita tu. Dan kemudian yang terakhir sekali, akan laksana. Siapa yang akan laksana? Alatan yang menerima arahan. Alatan akan menerima arahan yang tadi dan akan melaksanakan tugas. Okey. Okey, apa elemen yang perlu ada pada pengaturcara? Apa yang sebagai pengaturcara, apa yang perlu kamu ada? Okey, elemen-elemen yang pertama ialah kamu perlu tahu konsep. Kamu perlu tahu asas pengaturcaraan itu ditulis. Pengaturcaraan itu ditulis ada dua cara. Okey, ikut aplikasi yang kamu gunakan. Sebenarnya umur 7 tahun lagi ada kanak-kanak yang dah boleh buat pengaturcaraan yang mudah. Untuk tahun 6, apatah lagi. Saya yakin kamu boleh buat pengaturcaraan yang mudah tu. Okay, yang kedua, kamu perlu ada logik. Perlu ada kemahiran menyelesaikan masalah dan boleh berfikir secara logik untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Sesuatu masalah dalam arahan pengaturcaraan tu. Okay. Dan yang ketiga, kamu perlu ada elemen praktis. Kamu tak berputus asa dan sentiasa berlatih untuk mengatur cara secara konsisten. Kamu selalu kena buat latihan untuk jadi pengaturcara yang baik. Kamu perlu berlatih, berlatih dan berlatih. Bukannya sekejap. Sehari dua tak akan dapat jadi pengaturcara. Jangan cepat berputus asa. Kita kena yakin kita boleh. Okay, kita masuk bab perisian pengaturcara pula. Contoh-contoh perisian pengaturcaraan yang kamu boleh gunakan ada banyak sebenarnya. Okay, kat sini ada tertulis ada 16. Fortran, COBOL, Pascal, C, C++, Basic, Visual Basic, Basic 256, Java, PHP, Scratch, Logo, Python, Turtle, Alice, Arduino, Hackety-Hack. Ini ada 16. Sebenarnya banyak lagi yang kamu boleh gunakan untuk perisian pengaturcaraan. Ikut kesesuaian kamu, ikut kemahiran kamu. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi tersebut ada dua bahasa. Yang pertama, dia berbentuk kod, bentuk teks. Okay, contoh C++, Pascal, Java, Basic 256. Okay. Sebenarnya kod bentuk teks ni, dia nampak lebih complicated. Lebih susah. Okay, untuk satu lagi bahasa pengaturcaraan ialah kod blok visual. Ini digunakan oleh aplikasi Scratch, Logo, Alice, Arduino. Ni lebih mudah sebenarnya. Inilah yang akan kita gunakan pada tahun ni, Scratch. Okay. Tadi kan cikgu ada cakap kan, kod berbentuk teks. Ini adalah contohnya. Okay. Dia berbentuk teks. Dia agak
pada cikgu dia susah lah. Ni dia punya kod-kod arahan board, print, dim, for. Dia susah. Agak susah. Okay. Kamu perlu ada kemahiran yang tinggi untuk buat kod berbentuk teks. Tapi pada masa akan datang, insyaAllah kamu pun boleh bina kod berbentuk teks ni dengan jayanya. Ini pula adalah kod blok visual. Ini contoh kod menggunakan bahasa kod blok visual. Nampak lebih mudah. Inilah yang akan kamu gunakan nanti. Dia ada blok-blok. Dekat sini ada motion. Nanti kita akan belajar lah. Cikgu akan ajarkan dia. Ada beberapa blok kat sini. Motion, look, sound. Okay. Kamu cuma perlu gerakkan sahaja. Untuk buat dia punya arahan-arahan ni. Misalnya kamu nak bergerak. Kamu pun hanya perlu tekan ni dan dragkan ke tempat kod ni. Okay. Dan ni adalah macam game untuk ikan. Okay. Ikan. Ikan adalah aquarium. Okay. Jadinya sangat mudah. Hanya perlu gerakkan sahaja kod blok visual. Inilah yang akan kita belajar nanti. Menggunakan aplikasi Scratch. Mudah kan? Dia nampak mudah je. Sekarang tibalah masanya untuk cikgu ajar kamu macam mana cara untuk memulakan Scratch ni. Macam mana kamu nak dapatkan aplikasi dan sebagainya. Untuk menggunakan Scratch ni, kita ada 3 cara. Kamu boleh secara offline, online ataupun gunakan telefon bimbit. Yang kita nak belajar ni, kita gunakan offline dan online lah. Kita boleh gunakan telefon bimbit ni. Waktu PDPR sekarang ni, mungkin kamu ada yang tak ada komputer. Kamu bolehlah gunakan di telefon bimbit. Hampir sama tapi dia lebih mudah dan simple. Okay. Yang kita nak belajar ni lebih complicated sikit. Bukan complicated, dia lebih advance sikit lah berbanding yang telefon bimbit. Yang telefon bimbit ni sesuai untuk kanak-kanak. Kalau adik-adik kamu pun boleh cuba. Kalau misalnya kamu tak ada komputer di rumah, kamu boleh juga gunakan telefon bimbit sebagai asas pengetahuan pengaturcaraan. Tak ada masalah. Okey, untuk offline, kamu perlu memuat turun program Scratch 2.0 dari laman sesawang. Ini laman sesawangnya. Kamu boleh catat kat sini. Okay, https scratch.mit.edu/download. Untuk menggunakan secara Scratch secara atas talian, kamu boleh pergi juga ke https://scratch.mit.edu. Kalau telefon bimbit, kamu nak download di telefon bimbit, kamu perlu memuat turun program Scratch Junior di Play Store. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, ni cikgu nak ajar kamu macam mana kamu nak muat turun aplikasi Scratch dalam secara offline. Tapi kamu nak download ni mestilah online dulu. Okey, lepas tu kamu boleh gunakan secara offline. Okey, kamu perlu pergi ke scratch.mit/download. Kamu tulis saja ni di address bar ni macam ni. Kemudian dia akan bawa kamu ke tempat ni. Okey, choose your OS. Kalau misalnya kamu menggunakan komputer jenis menggunakan OS operation system dia Windows, kamu bolehlah download gunakan Windows. Kebiasaannya kita gunakan Windows. So, tekan Windows dan kita pergi ke sini, direct download. Tekan dekat sini. Okey, direct download ni akan membawa kamu dapat Scratch yang terbaru, Scratch 3. Okay. Kalau yang dekat dalam buku teks kamu, Scratch 2, itu version yang lama sikit. Boleh je dua-dua. Kalau kamu punya komputer tak dapat support Scratch 3, kamu scroll bawah sikit, ada untuk dapatkan Scratch 2. Okay. Kalau kamu pengguna iMac, kamu boleh tekan di sini. Di gambar Apple ni, ikon Apple ni, kamu choose kamu punya OS kat sini, Apple, dan kamu pun download macam tu juga. Okey. Okey, ini pula caranya kamu nak menggunakan Scratch secara online.
Kalau secara online, kamu pun tulis dekat address bar ni, scratch.mit.edu di address bar ni dan tekan enter, kamu akan dibawa ke paparan ini. Okey, kemudian kamu bolehlah join Scratch ni. Join Scratch ni, kamu boleh gunakan email delima kamu. Okey, isikan detail apa semua dan kamu boleh selepas dah join Scratch ni untuk pertama kali, kamu pun boleh selepas itu kamu boleh sign in. Ni untuk pertama kali, kemudian kamu sign in dan kamu bolehlah gunakan create aplikasi Scratch di situ. Okey. Kepada sesiapa yang tiada komputer di rumah, kamu mempunyai telefon bimbit, okay, kamu bolehlah menggunakan Scratch Junior di telefon bimbit. Nak dapat daripada mana ni? Kamu pergi ke Play Store, okay, kamu pun install Scratch Junior. Macam ni sekarang saya dah install. So, saya tinggal open saja. Cari Scratch Junior di Play Store kamu. Tibalah bahagian tugasan. Apa tugasan kamu pada minggu ini? Tugasan kamu pada minggu ini tak susah. Kamu hanya perlu explore dan muat turun aplikasi Scratch. Siapkan dahulu untuk kegunaan kita pada sesi-sesi akan datang. Kamu explore, kamu muat turun aplikasi. Okay, ada 3 cara tadi kan? Okey, kamu muat turun aplikasi tu. Kemudian kamu dapatkan maklumat tambahan di YouTube berkaitan permainan animasi menggunakan Scratch. Ini untuk memberikan kamu idea-idea pada masa akan datang. Okey, bila masa kita nak buat projek nanti. Okey, jadinya siap-siapkan muat turun aplikasi. Okey, kamu tengok features-features yang ada. Minggu hadapan cikgu akan ajar, minggu seterusnya, sesi seterusnya cikgu akan ajar pula features-features yang ada di Scratch. Okay. Nanti selepas tu baru kita akan mulakan sedikit latihan mengaplikasikan Scratch yang sebenar-benarnya. Okay. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Bye.